Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk review Honda Vario 160. Bukan kita dah review. Ya, kita dah review dalam video pelancaran dia tu. Cuma pada masa itu, waktu nak review tu dia agak terhad. Media pun ramai. Kami cuma ada masa 1-2 jam je nak study lagi, nak tengok spek lagi kan. Jadi pada masa itu kami buat overall sajalah. Lebih kepada apa yang kita nampak pada hari itu. Ada yang sebenarnya kami tak perasan. Okey, dan hari ini kami nak ceritakan tentang benda ini sebab Bonsyo Honda, terima kasih sebab dia bagi kami pinjam motor ni lebih kurang dalam seminggu macam itulah, dan kami dah bawa dalam 2-3 hari. Kita nak cerita pasal motor ni. Tapi sebelum itu, pada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mechanical Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Honda Vario, kepada anda yang mungkin biasa dalam scene skuter, ini adalah produk yang paling penting bagi Honda, terutamanya untuk pasaran Indonesia. Ini adalah mobil, bukan mobil, skutik sejuta umat. Memang sangat laris, paling laris. Kalau anda nak tahu, di Indonesia, Honda memegang pasaran dekat sana lebih 60%. Maksudnya, 60% motor yang berjuta-juta dekat Indonesia tu adalah Honda. Dan dalam 60% tu, ini sebahagian besarnya adalah Vario. Dekat Indonesia sana, ada Vario 125, ada Vario 150 yang dululah. Even sekarang, 160 yang baru ni pun dia ada model CBS, model ABS dan bermacam-macam varian lagi. Menunjukkan betapa produk ini sangat penting dan ini adalah cash cow terpenting Honda di Indonesia. Sebab itu bila dia nak facelift, dia nak hasilkan model baru, dia kena fikir yang terbaik dan dia telah bagi motor ini. Kita nak cerita pasal motor ni. Dalam video yang sebelum ni kami dah cerita tentang function, tentang features, tentang design. Tapi waktu tu kami tak perasan beberapa benda yang menarik untuk kita ceritakan pada hari ini. Contohnya dari segi design. Memang kita tahu yang Vario 160 ni jauh berbeza dengan 150. Dia tak macam ADV. ADV tu kalau park side by side, hanya orang tertentu je nampak beza dia. Yang ini dengan lampu depan, belakang semua dah lain, body panel semua dah lain kan. Jadi kita nampak dia punya perbezaannya. Apatah lagi dengan tayar dia dah semakin gemuk. Yang depan dah pakai 100, belakang 120. Yang sebelum ni dia nampak kurus dan sangat tidak seimbang dengan bentuk badan dia. Okey, kalau yang dulu dah gemuk, yang ini sebenarnya dia lagi gemuk. Tapi okey, kalau kita perasan panel badan dia ni, konsep Vario ni dia lebih kepada macam Gundam pun ada. Dia tajam-tajam, dia shape kan. Okey, yang ni panel tepi. Jadi dia tambah satu panel ni. Sebenarnya ada panel satu lagi duduk dekat luar. Bila kita tengok daripada depan macam ni, dia nampak menerkam macam tu. Tapi sebenarnya dia bukan sekadar design, dia ada function. Okey. Yang kedua, dia ada visor. Visor ni biasanya duduk dekat atas kepala ataupun dekat atas lampu. Tapi dia duduk dekat atas dada. Ya, ini part yang lain ni kita boleh tanggalkan ni. Dia bukan sebahagian daripada dada motor ni. Dia memang ada satu visor yang lain. Saya rasa dia lebih kepada estetik lah, kosmetik. Dia punya aerodinamik, yelah motor bukannya laju sangat kan. Alright. Berkenaan yang lebar tadi. Sini sikit dia, tengok. Jadi bila dia dah buat lebar macam ni, kelebihan dia, dia boleh reka tempat letak barang dengan lebih besar. Okey, yang ni kita buka dekat sebelah kiri. Okey, dia ada kiri dan kanan tau. Belah kiri ni kita tekan, buka. Okey, dia bukan saja lebar, dia tak lebar sangat, tapi dia dalam, dia cukup deep. Bayangkan saya boleh masuk tangan separas ini. So kita boleh masuk handphone ataupun adakah handphone yang panjang dia sampai sekaki macam tu. Boleh masuk sampai kat dalam, boleh isi. Tapi jangan isi benda-benda kecil. Kalau tangan gemuk mungkin susah sikit nak cuik masuk dalam kan. Lepas tu dia ada colokan USB-nya pak. Jadi kalau kita nak charge tak perlu pakai 12 volt soket dah. Dia terus ada USB 2.0 cocok kat sini, boleh charge phone. Cumanya bahagian ini walaupun sepatutnya menjadi satu bahagian privacy, dia tidak boleh dikunci. Maksudnya kalau kita off motor tanpa kunci pun still boleh buka. Dia bukan macam T-Max, macam
skuter-skuter mahal yang lain kan. Dia tetap boleh buka. Itu sebelah kiri. Sebelah kanan ada lagi satu tempat yang dia tidak dalam tapi yang ini lebar. Kita boleh isi kunci, isi barang yang mungkin kita nak letak sekejap-sekejap sebab okey, kena ingat motor-motor macam ni anda dan saya orang-orang Malaysia mungkin pakai pergi office, balik kerja malam kan. Tapi ada juga motor-motor macam ni yang dia pakainya dia kerap berhenti. Orang yang mungkin rider atau dispatch. Jadi anda tak adalah setiap kali nak kena kunci letak bawah seat, kunci letak bawah seat kan, yang barang-barang yang kita mungkin selalu tinggalkan dekat motor, kita boleh selitkan dekat sini. Jadi senang. Mungkin kunci, mungkin saya rasa botol air kecil boleh letak dekat sini. Jadi dari sudut practicality memang Honda sangat mementingkan bila membuat motor yang sangat penting seperti ini. Apatah lagi benda kecil. Contohnya macam ni. Hook ni kita boleh gantung apa-apa benda, contohnya teh tarik ke apa benda. Kalau anda nak tahu, kalau dekat MVX, benda ni kita kena beli tau. Kita kena beli. Sedangkan benda ni sepatutnya memang wajib ada pada sebuah skuter. Skuter kita tahu benda yang memang practical, convenient. Dari segi design, Vario ni memang adalah traditional skuter yang mana tempat duduk, handle dan juga floorboard. Dia rata kat depan. Kita boleh naik kiri, naik ke kanan, pakai kain pun boleh. Jadi bila dia buat design macam ni, macam biasalah, tempat isi barang dia memang tidak akan besar macam NMAX, macam MVX, macam ADV, macam PCX. Dia tidak akan besar macam tu sebab dia rata kat sini. Dia tak ada bonggol, tangki minyak tak ada dekat situ. Untuk sebuah helmet, yang ini size L, helmet GV open face size L. Okey. Boleh isi, cumanya memang kena paksa menunjukkan bahawa tempat dalam ni memang tidak besar. Saya rasa kalau helmet yang terlalu besar atau helmet yang mungkin ada sayap-sayap ke apa benda, dia agak susah sikit kita nak simpan. Yang ni dia boleh isi sebiji helmet saja. Kalau dah isi helmet, tak boleh isi benda lain. Tapi yang uniknya dekat bahagian ni, nampak tak dia susun semula tools-tools dia. Rather than lekat dekat sini, dia letak dekat sini. Okey, kat sini ialah dia punya apa ni, service booklet semua dekat sini. Tools dia ada kompartmen yang memang sangat kemas dia buat kat sini. Dan dia punya air radiator dekat bahagian sini. Jadi untuk kita check, kita boleh nampak dia punya level bila pakai screwdriver ni, boleh buka dia punya clip dan kita boleh tambah air radiator dia ikut sini, ikut dalam. Kalau skuter-skuter yang tangki dekat depan, kebanyakannya ada yang kena akses daripada depan, ada yang dekat lantai apa semua. Yang ini saya rasa cukup praktikal. Dan kemasan-kemasan antara lain, dia punya ni, klip ni. Tahu tak apa dekat bawah ni? Rupanya dia punya nombor chassis. Padahal Honda boleh je dibuat je macam tu. Tak ada apa kan? Tak ada masalah, boleh nampak ke nombor chassis. Tapi sebab dia nak nampak benda ni kemas, so dia buat satu penutup dekat sini. Itulah sebab produk ini produk penting. Okey, itu tadi benda-benda tambahan yang kami tertinggal untuk diceritakan pada video yang sebelum ni. Hari ni kita nak simpulkan. Jadi selepas beberapa hari bawa motor ni, kami ada benda yang kami sangat suka. Tapi ada juga benda yang kami tidak suka. Jadi kita bermula dengan benda yang kami suka dulu. Yang first kali, enjin dia. Betul, enjin 157cc 15.3 horsepower ni memang cukup responsif at any RPM, at any speed. Berapa top speed dia? Itu kami dah test tadi. Okey, kita nak test dia punya top speed. Kita nak tengok dia naik berapa lah, soalan yang paling banyak orang tanya. Okey, ni Awi Max, kereta pun boleh tahan lah. Kita pun tak laju, right? Ni ada turun bukit sikit. Okey. Dia mendatar balik. Saya rasa macam lagi cepat oh. Lagi laju dari ADV. 123 125 126. Ni turun bukit sikit. 127. Oi. 128.
Ya, saya rasa dia dekat 128. Walaupun tua bukit dia dah tak boleh nak kayuh dah. Kita cuba kejar ADV. Cuba kita ambil angin dia dulu. Yes, kita berjaya menewaskan dia. Berjaya. Nampaknya ADV tertinggal di belakang. Berapa tadi? 124. Saya tak apa-apa nampak. Silau. 128 km sejam waktu menurun bukit. Kalau mendatar saya rasa 123, 125 should be no problem. Enjin ni bagusnya, okey, pendakian puncak dia daripada 0 sampai 110, 120 tu dia sangat linear. Dia sentiasa ada je power dia. Top speed, okey, bila kita bercakap pasal top speed, motor boleh ada top speed sampai 18, 38, 68 sekalipun, tak ada masalah. Tapi perjalanan dia nak sampai top speed tu, kalau 0 sampai 180, nak dapat 180 tu 2 minggu pun tak guna juga, baik 120 je lah. Itu tentang enjin. Yang kami suka nombor 2, dia punya handling. Motor ni sangat-sangat nimble macam skuter yang kecil, macam skuter 100cc, 125cc. Tapi masalah skuter yang kecil ni, dia tidak cukup power. Bayangkan anda dapat sebuah skuter kecil yang power tapi handling dia sedap. Power dalam istilah predictable. Dia memang ada power tapi untuk penunggang biasa. Contohnya bila kita buka throttle, dia tidak terkejut. Tok dia tak terkejut-terkejut macam tu. Jadi untuk penunggang-penunggang yang biasa, makcik-makcik, janda-janda, awet-awet di luar sana memang boleh pakai motor ni tanpa masalah. Tak hairanlah dekat Indonesia memang dia sangat laku. Yang ketiga yang kami suka, lantai rata. Jadi ini first time dalam mungkin 20 tahun saya bawa skuter yang macam ni. Mula-mula agak kekok, tapi bila kita nak bawa anak kan, dia duduk kat depan, kaki dia boleh pijak bawah, nak bawa beras, tong gas mungkin tak muat lah. Botol air, banyak-banyak benda kita boleh isi dekat bawah ni. Tapi kena ingat, bawa tu salah sebenarnya. Kalau setakat nak pergi kedai dekat-dekat tu, bolehlah dimaafkan. Satu lagi, kalau makwa-makwa, makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik yang nak pergi masjid apa semua, pakai kain apa semua, senang. Jadi kita tak perlu nak terangkat-angkat sebab ada bonggol dekat tengah. Ni rata kan, macam kita naik kereta juga rasanya. Bagus. Yang keempat kami suka, dia punya fitting dan material dia. Fitting dia memang cukup kemas untuk kategori sebuah skuter murah lah kita panggil kan. Dia skuter urban yang kecil. Fitting-fitting dia punya installation, dia punya bahan dia tak adalah potong-potongan sini tajam-tajam apa semua kan. Jadi memang kami rasa memang padan dengan harga yang dijual pada motor ini. Dan juga kena ingat, motor-motor kecil Honda yang keyless kunci dia bagi 2. Nampak? Kunci dia bagi 2. Sedangkan motor dia yang besar pun dia bagi 1 je. CRF, ADV, XADV 750 dia bagi 1. Tapi motor kecil dia bagi 2. Dan kalau anda nak tahu, Yamaha contohnya macam NVX, NMAX apa semua, kunci 1 je, babe. Sekarang benda yang kami tidak suka pada motor ini. Yang first, saya rasa obvious lah, tempat barang dia terlalu kecil. Tapi realitinya kita kena pilih antara dua. Sama ada kita nak letak barang dekat sini ataupun kita dapat lantai yang tangki dia dekat sini. So memang inilah kalau kita pilih yang ini. Yang inilah kalau kita nak tempat barang yang banyak, memang kita kena beli ADV 160. Yang kedua, dia punya single shock belakang. Dia pakai satu je dia punya suspension. Mula-mula saya bawa motor ni saya rasa sedikit keras, tapi bila dah biasa saya rasa okey. Dia memang okey untuk motor ni. Dia memang dah ditune dengan power, dengan chassis yang dia ada. Saya rasa memang cukup. Saya tak akan komplain dah untuk dia punya suspension ni. Kalau naik 2 orang saya rasa lagi sedap. Okey. Cuma masalahnya dari segi rupa bentuk, bila kita tengok dia nampak macam sedikit cacat dari segi kosmetik. Itu pendapat saya lah. Perkara ketiga yang kami kurang suka ialah bila kita nak start motor ni. Saya berpengalaman dengan ADV 160. Rupanya motor-motor Honda ni bila kita nak start, memang lever ni memang kita kena tarik dalam. Baru dia boleh start. Kalau kita setakat tarik sikit saja macam ni, dia memang tak boleh start. Dia tak macam Yamaha, kita tarik sikit dia start. Tapi memang
Kalau tak biasa, itu mungkin masalah. Tapi kalau kita dah pakai motor ni, kita dah biasa, itu bukan masalah. Yang terakhir, benda yang kami tidak suka ialah dia punya meter. Meter dia ni terlalu basic. Sepatutnya saya rasalah, dia sekurang-kurangnya kena ada LCD ataupun LED yang penuh. Negative display macam ADV lebih baik. Kalau kita tengok macam NMAX apa semua kan, memang cantik dia punya meter. Cuma NMAX dia pakai kunci lagilah, memang tak boleh belah lah kalau pakai kunci. Dah tahun 2023 kot. Aduh, lori je pakai kunci ni, motor semua keyless. Okey, itulah tadi tentang ADV 160. Jadi kesimpulan dia motor ni untuk siapa? Motor ni dicipta serve the purpose, bukan untuk kita honestly. Dia lebih kepada market negara macam Indonesia. Macam mana tu? Okey, dekat Indonesia dengan Jakarta yang 30 juta penduduk tu sama dengan seluruh penduduk Malaysia, jalan dia sangat-sangat jam, sangat macet. Dia punya jam tu tahap handle to handle, side mirror to side mirror, mat-guard to mat-guard. Kita rapat dengan orang lain. Jadi, pengangkutan macam ni sangat penting. Mungkin ada orang kata, alamak bang, tangki dia kecil sangat 5.5 liter. Dekat Indonesia, motor macam ni. Motor tak boleh naik highway. Dia tak boleh nak masuk Federal Highway, Suka, Duk, semua dia tak boleh masuk. Jadi, dia akan lalu jalan-jalan biasa. Yang mana, pam minyak setiap 50 cm ada pam minyak. Dia tidak ada isu dekat situ. Dan juga orang sana, dia akan bawa barang-barang yang cepat dia nak isi kat depan. Jadi, dia tak perlu buka luggage untuk isi. Jadi, sebab itulah motor ini sangat laku di Indonesia. Tapi untuk pasaran Malaysia, adakah ia sesuai? Sangat sesuai. Jadi selepas dia gemukkan tayar di depan belakang, saya dah boleh bagi markah tinggi dah dekat motor ni. Dan kalau saya perlukan sebuah skuter yang saya nak pakai hari-hari, kalau saya tak ada ADV, saya beli yang ni. Kalau kata ADV 160 tak masuk, insya-Allah saya akan beli yang ni. Okey, itulah tentang kesimpulan Vario 160 pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanikal Malaysia, sudilah kiranya anda membantu kami dengan menekan butang like, share, subscribe dan lonceng. Terima kasih dan Assalamualaikum.